Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan beberapa ucapannya kepada Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terakhir sebelum baginda menamatkan tugas dan kembali ke Pahang pada 30 Januari tahun depan. Dan apa yang dikatakan yang di-Pertuan Agong pada hari ini sangat-sangat mengejutkan buat bekas-bekas Perdana Menteri, terutama sekali kepada bekas Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Jika bukan bekas Perdana Menteri ke-7 Malaysia, politik di Malaysia tidak akan sebegini. Dikucar-kacirkan, katanya Agong. Ini sangat-sangat mengejutkanlah buat seluruh rakyat Malaysia. Mohon kiranya sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini, pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini. Hari ini, Al-Sultan Abdullah yang berbicara daripada hati menyifatkan peristiwa dan pengalaman yang berlaku sepanjang baginda menjadi yang di-Pertuan Agong sebagai bersejarah dan sukar untuk dilupakan. Ia berikutan baginda menjadi satu-satunya yang di-Pertuan Agong yang memerintah negara dan 4 Perdana Menteri serta 4 jemaah menteri yang berlainan. Susulan kemelut politik berpanjangan sejak 3 tahun lalu. Katanya, beta bermula dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ke-7. Namun pada 24 Februari 2020, buat pertama kali beta dibawa ke kancah gelanggang kemelut politik tanah air menerusi peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Selaras dengan kuasa budi bicara yang diberikan kepada beta oleh Perlembagaan Persekutuan, beta selanjutnya mendapati Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mendapat kepercayaan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac 2020. Disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 juga meletakkan jawatannya pada 16 Ogos 2021. Makanya beta sekali lagi terpaksa menggalas amanah berat untuk memilih dan melantik Perdana Menteri yang baharu. Beta selanjutnya telah berpuas hati bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah memperolehi kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat dan selayaknya dilantik menjadi Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos 2021, titah baginda ketika peresmian pembukaan penggal Parlimen ke-15 pada hari ini. Bagaimanapun, Al-Sultan Abdullah memaklumkan Ismail Sabri pula memohon perkenaan pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15. Sebelum Parlimen dibubarkan pada 10 Oktober tahun lalu, pelaksanaan PRU15 pula masih belum menamatkan kemelut politik negara selepas tiada parti mendapat majoriti mudah 112 kerusi Dewan Rakyat untuk membentuk kerajaan, sekaligus buat pertama kali dalam sejarah Malaysia berdepan dengan situasi Parlimen tergantung. Makanya, sekali lagi, amanat berat untuk memilih dan melantik seorang Perdana Menteri terpaksa digalas oleh beta. Betapa berat mata yang memandang, tetapi berat lagi bahu yang memikul, katanya baginda. Ketika itu, Al-Sultan Abdullah mengambil pendekatan membuka seluas-luasnya ruang kepada ahli Dewan Rakyat bermuafakat dan mencari kesepakatan atas prinsip perpaduan bagi membolehkan baginda melantik Perdana Menteri dalam kalangan ahli Parlimen yang memperolehi kepercayaan majoriti Dewan Rakyat. Setelah mengambil pendekatan yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan pada 24 November 2020, beta berkenaan untuk melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Secara ikhlas, beta berharap Perdana Menteri ke-10 ini adalah yang terakhir buat beta sebelum beta berangkat pulang ke Pahang Darul Makmur. Namun ini semua adalah ketentuan Allah. Manusia merancang,
Allah menentukan segalanya titah baginda hari. Kita berharap agar segala pimpinan ataupun segala apa yang telah dititahkan oleh Yang Maha Duli, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadatuddin Al-Mustafa Bilal Shah kepada Anwar Ibrahim berjalan dengan lancar. Ini salah satu yang diinginkan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita hebah-hebahkan video. Oke, baiklah, sekian info ringkas dari saya untuk Anda pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Salah satu isu yang menggemparkan buat seluruh rakyat pada hari ini, apa yang dikatakan Tajudin baru-baru ini, ahli UMNO yang telah digantungkan keahliannya selama 6 tahun, sangat-sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia, terutama Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, di mana beliau berkata, mungkin Presiden terpengaruh dan mendengar orang yang suka mencucuk. Apakah yang dimaksudkannya dengan mencucuk? Adakah cucuk ini, adakah cucuk itu? Ini salah satu isu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Dan Tajudin juga berkata bahwa ia akan berusaha untuk meminta maaf kepada Presiden UMNO agar penggantungan keahliannya sebagai ahli UMNO ditarik balik Zahid Hamidi. Kerana beliau memang sudah lama dan tidak dapat berpisah daripada UMNO jika digantungkan selama 6 tahun, sedangkan beberapa bulan sahaja dia digantungkan. Ia tidak senang duduk di luar daripada jawatan UMNO. Buat Zahid Hamidi dan para ahli UMNO yang lain, adakah Zahid Hamidi bakal menarik balik penggantungan beliau, yang seperti mana yang telah kita tahu bahwa Zahid Hamidi telah menggantungkan Tajudin dan Hisamuddin selama 6 tahun dalam keahlian UMNO mereka, disebabkan atas ucapan-ucapan yang memang menyakitkan hati Zahid Hamidi. Disebabkan itulah Zahid mengambil keputusan untuk menggantung ahli UMNO selama 6 tahun. Bukan setakat digantung, malah ada beberapa ahli UMNO turut dipecat daripada UMNO. Ini lagi sangat mengejutkan buat penyokong-penyokong UMNO dan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan sebelum saya menceritakan apa yang Tajudin